Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, untuk subjek yang kedua hari ini kita akan masuk Jawi dan Had. Okey, lepas kita telah belajar apa tu tanda-tanda bacaan seperti tanda nokta, tanda koma, tanda seru, tanda soal, tanda pengikat kata, tanda noktah bertindih dan sebagainya. Baik, pada minggu ni saya akan masuk 3 topik kecil, iaitu kita akan tengok tanda nokta, kita akan pergi kepada tanda koma dan kita akan pergi kepada tanda soal. Baiklah, untuk yang pertama, awak boleh buka muka surat 5. Kita tengok sama-sama apa tu tanda nokta dan bagaimana kedudukan dia untuk kita guna tanda nokta tu. Okey, yang pertama, kita tengok pada tanda nokta. Penggunaan tanda nokta adalah seperti berikut. Yang pertama, pada akhir ayat yang bukan seruan ataupun pertanyaan. Dalam erti kata lain, dia bukan ayat pertanyaan. Awak apa khabar? Berapakah umur awak? Tu belakang dia kena ada tanda soal. Tapi yang ni dia bukan seruan ataupun pertanyaan. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, saya pergi ke sekolah. Okey, dia kira macam ayat penyata. Dia tak ada pertanyaan dan tak ada seruan. Okey, kita tengok yang kedua, ba. Ayah saya ada kereta baru. Dia berhenti dekat situ. Dia ayat penyata. Okey, yang nombor 2, pada akhir singkatan nama dalam bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf dalam ejaan Jawi. Sebagai contoh, TUDM. TUDM. Jadi, dia singkatan bagi Tentera Udara Diraja Malaysia. Dia nama dalam bahasa Melayu. Tentera Udara Diraja Malaysia. Okey, kita tengok contoh ba pula. PM. PM. Jadi dia singkatan bagi Perdana Menteri. Dia singkatan nama dalam bahasa Melayu. Jadi dia Perdana Menteri. Okey, yang ketiga. Jadi dia ada Jadi dia ada titik lah kat sini. TUDM. Dia tak boleh terus TUDM. Dia kena ada titik. TUDM. Okey, kita pergi yang ketiga. Pada akhir singkatan nama dalam bahasa Inggeris yang ditulis menggunakan sebutan huruf rumi dalam ejaan Jawi. Ini dalam bahasa Inggeris pula. Okey, kita tengok contoh dia. KLSE. Jadi dia kat sini KLSE. Jadi kalau ba, contoh yang ba, ADO. ADO. Jadi dalam bahasa Melayu dia, dalam bahasa Rumi dia, ADO. Okey, ada titik dia. ADO. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Sebelum tanda penutup kata. Ni tanda penutup kata yang atas ni. Dia ni biasa dekat dalam ayat yang orang ada tanya ataupun orang yang berkata-kata. Okey, kita tengok contoh dia. Pesan ibu, jangan lewat solat 5 waktu. Ni ibu yang berkata ni. Jangan lewat solat 5 waktu. Okey? Jadi kat situ ada titik dekat hujung ni. Dalam sebelum tanda pengikat kata. Dia jangan lewat solat 5 waktu. Okey, baiklah. Seterusnya yang ba. Kata ayah, cantik tulisan anak ayah. Jadi dekat situ ada titik kat sini. Cantik tulisan anak ayah dalam tanda pengikat kata ni. Dia kata ayah. Yang ni pesan ibu. Dua-dua ni adalah ada yang berkata-kata. Okey, ayat yang ada orang yang berkata-kata. Okey, kita tengok contoh yang kelima. Untuk menunjukkan angka perpuluhan. Jadi contohnya 6.3 ataupun ba 101.9. Dia contohnya angka perpuluhan. Jadi ada tanda nokta. Okey, kita tengok yang ni, info. Tanda nokta disebut juga sebagai tanda titik. Yang selalu awak bacalah tanda titik. Ataupun awak sebut titik-titik kan. Jadi kita biasa panggil tanda titik. Dia disebut juga tanda nokta. Ni yang kita nak belajar ni. Okey, kita tengok latihan.
Sila baca petikan berikut dengan betul. Okey. Awak tak boleh baca ini tasbih saya berwarna hijau. Tak boleh gitu. Awak kena baca ikut dia punya tanda noktah. Ini tasbih. Ini tasbih saya. Tasbih saya berwarna hijau. Saya menggunakan tasbih untuk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ikut pada kita punya nada dan cara bacaan. Kalau kita jumpa tanda bacaan yang adalah dekat dalam sesuatu ayat. Macam contoh ni adalah tanda noktah. Baiklah, sekarang kita pergi kepada tanda koma. Penggunaan tanda koma adalah seperti di bawah. Yang pertama, bagi mengasingkan kata berturut yang sejenis dalam satu ayat. Sebagai contoh, Alif, Umar, Ali, Hasan dan Husin. Jadi ini adalah sejenis. Dia adalah manusia. Jadi kena ada koma. Umar, Ali, Hasan dan Husin. Dia sejenis tapi dia yang berlainan. Okey, pen, pensel, pembaris dan pemadam. Ini dia sejenis alat tulis tapi dia berlainan, jadi kena letak koma. Pen, pensel, pembaris dan pemadam. Baiklah, yang kedua, untuk memisahkan unsur berbeza dalam satu ayat. Contohnya, beritahu saya tiada di pejabat. Jika ditanya, ada unsur yang berlainan. Buah limau itu kecil tetapi manis. Dia lain, dia kecil tetapi manis. Dia unsur yang berlainan. Baiklah, yang ketiga, selepas perkataan seru. Okey, kita tengok contoh dia. Alif, wah. Ni perkataan seru. Tapi seru dia dekat belakang. Jadi kita kena letak koma kat sini. Bagus bacaan taranum awak. Ataupun amboi. Ini adalah perkataan seru. Okey, amboi, koma. Cantik tulisan Haid ini. Jadi dia ada koma dekat sini, dekat perkataan seru. Okey, yang keempat, sebelum tanda pembuka kata. Tanda pembuka kata yang ni lah, yang atas ni. Yang tadi saya tunjuk awak kalau ada kata-kata daripada seseorang. Okey, kita tengok contoh Alif. Abang bertanya, adik hendak makan apa? Jadi sebelum dia ni. Okey, sebelum tanda pembuka kata. Ni tanda pembuka kata. Jadi dekat sini komanya. Abang bertanya, adik hendak makan apa? Okey. Fatimah berkata, saya tidak hadir semalam kerana demam. Ni Fatimah lah yang berkata-kata ni. Saya tidak hadir semalam kerana demam. Okey. Okey, yang kelima, selepas tanda penutup kata. Okey, tadi tanda sebelum pembuka kata. Yang ni selepas penutup kata. Okey, kita tengok contohnya. Adakah sekarang masuk waktu asar? Soal Najmi. Ataupun kita akan berehat sebentar lagi. Okey, ada tanda koma kat situ. Lepas tanda penutup kata. Kata Ustazah. Okey, yang keenam, untuk menandakan tempat berhenti. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Berikan sampul itu kepada gurumu, Aminah. Berhenti. Gurumu, Aminah. Jadi ada koma kat situ. Siapkan kerja rumah murid-murid semua. Jadi kat situ tempat berhenti. Okey, dan yang terakhir, di belakang kata penghubung pada awal ayat. Okey, contohnya, justru awak perlu lakukan. Ataupun, oleh kerana itu, kamu mesti mematuhi peraturan. Okey, dia di belakang kata penghubung pada awal ayat. Okey, seterusnya. Baiklah, topik kecil kita yang ketiga, tanda soal. Okey, penggunaan tanda soal adalah seperti berikut. Nombor 1, pada akhir ayat tanya. Ini adalah ayat tanya. Contoh, sudahkah anda solat? Okey, dia bertanya, sudahkah anda solat? Berapakah harga buku ini? Dia tanya kepada penjual, berapakah harga buku ini? Ini ayat soal. Baiklah, yang kedua, di akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Okey, ini pembuka kata, ini penutup kata. Ini di akhir.
di akhir sebelum tanda penutup kata. Okey, Alif, berapa harga sepinggan mi? Tanda soal, tanya Farida. Dia bertanya. Okey, Ba, bila hendak pergi ke tangkap? Soal ayah. Jadi dekat sini ni adalah ayat tanya. Ayat tanya kena ada tanda soal. Okey. Dan kita tengok info pada tepi. Tanda soal itu juga sebagai tanda tanya. Maksudnya jika ada tanda soal, ia bermaksud ayat tu adalah ayat pertanyaan. Baiklah, kita masuk kepada sedikit latihan. Kita tengok yang pertama. Masukkan tanda noktah pada tempat yang betul dan sesuai. Okey, dalam ni ada beberapa ayat. Saya tak masukkan tanda noktah, jadi awak boleh baca sendiri dan awak boleh masukkan tanda noktah dekat dalam ayat ni. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita tengok ayat dia. Ini ibu saya seorang guru, ibu saya suka memasak dan mengemas di dapur. Ibu saya seorang yang baik hati dan selalu memberi nasihat kepada saya sayang ibu saya. Okey, jadi dia ada tempat-tempat yang kita kena berhentilah. Okey, nanti awak akan buat macam ni. Ini ibu saya. Okey, jadi awak akan letak titik dekat sini. Titik saya terlampau besar lah dekat handphone ni. Nanti awak boleh tengok sendiri Ibu saya seorang guru. Okey, jadi awak letak titik kat situ. Jadi nanti awak salin semula ayat ni dan awak letakkan titik pada ayat yang betul lah. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, masukkan tanda koma pada tempat yang betul dan sesuai. Okey, yang pertama. Ibu ke pasar membeli ayam, ikan, susu, bawang dan sayur-sayuran. Dia tak ada tanda koma dekat sini. Jadi nanti awak boleh masukkan. Okey. Ibu ke pasar membeli ayam. Okey, tu tanda koma lah. Saya punya ni susah sikit lah nak buat koma yang betul-betul. Ikan. Okey, nanti awak masukkan sendiri, okey. Susu, bawang dan sayur-sayuran, okey. Yang kedua pun sama. Okey, awak boleh tengok. Sila bawa kad pengenalan, surat beranak, gambar dan resit. Jadi dekat mana tanda koma yang sesuai dekat dalam satu ayat ni? Baiklah, kita tengok pula yang ketiga. Pilih ayat yang betul bagi penggunaan tanda soal. Okey, yang pertama, yang mana satu yang betul? Sudahkah anda solat? Ataupun sudahkah anda solat? Yang mana satu penggunaan tanda soal yang betul, sama ada yang atas ataupun yang bawah. Yang kedua, Assalamualaikum, kamu apa kabar? Ataupun Assalamualaikum, kamu apa kabar? Yang mana satu penggunaan tanda soal yang betul, sama ada dia di belakang sini ataupun dia di sini. Okey. Yang ketiga, berapa harga sepinggan mi? Tanya Ali. Ataupun berapa harga sepinggan mi? Tanya Ali. Macam tu. Yang mana satu? Okey. Awak boleh tikkan nanti, okey? Sama ada, okey, kita tengok contoh yang pertama lah. Sudahkah anda solat? Ataupun sudahkah anda solat? Yang mana satu penggunaan tanda soal yang betul. Jadi dia mestilah di belakang sini kan. Jadi nanti awak tandakan dekat sini. Baik, nanti awak boleh salin balik ayat ni ataupun latihan ni dekat dalam buku tulis. Jadi nanti tak pun yang bawah ni, yang nombor 3 nanti awak boleh tulis dekat buku tulis yang mana perkataan yang betul saja. Jadi kalau yang ni salah kan, yang ni awak tak payah tulis. Awak kena tulis yang bawah ni je. Okey? Okey, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akan sambung nanti hari Selasa insya-Allah. Jadi apa-apa nanti siapa yang tak faham boleh WhatsApp saya semula, okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.